Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 31 Oktober 2021 bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1443, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah, surah yang ke-32, juzuk yang ke-21. Sambungan kita pada kali ini bermula di ayat 15. Ayat 15 ni lah ayat tempat sujud dalam surah ini. Kerana itu, para pelajar, para jemaah sekalian, dia ada tanda. Macam mihrab masjid tu. Tanda di mana-mana mushaf, mana Quran pun, dalam tafsir kita pun dia tanda tengok. Mana di akhir ayat ada tanda macam kubah masjid, macam apa ni, mihrab dipanggil. Itu tanda sujud. Sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Mana sujud sajadah? Mana satu sujud je. Jangan dua sujud. Dia bangun pun turun cepat, naik pun cepat. Dia tidak ada lama-lama, sebab kharru sujada, kita turun selalu. Jadi untuk maklumat kita, dalam Quran ada 15 tempat tempat sujud tilawah atau sujud sajadah. Dinamakan sujud tilawah sebab sujud kerana baca ayat. Sujud sajadah kerana sujud tu sujudlah. Sujud kerana ayat tu menunjukkan orang tu sujud. Kita pun sujud juga. Sujud kerana sujud. Sujud sajadah. Sujud kerana sujud. Ataupun sujud tilawah. Sujud kerana baca ayat. Ada dua nama ada. Tuan-tuan dan puan-puan, dikata kenapa ada dua nama? Kata tak ada jadi masalah. Dua-dua tu nama kepada satu benda, satu perkara, satu perbuatan, satu amalan. Jadi sujud ini kita boleh buat ketika kita baca Quran sendiri ataupun ketika kita dengar orang baca. Contohnya, kita tak baca tapi kita duduk dalam majlis, kita dengar orang baca. Maka itu boleh kita sujud sekali dengan dia. Boleh sujud sekali dengan orang yang ada itu. Cuma apakah bacaan sujud tilawah? Tuan-tuan tengok dalam buku kita ni, dalam Perisai Muslim tu ada. Dalam Perisai Muslim dia tulis sujud sajadah. Sujud sajadah ataupun sujud tilawah. Kena bacalah. Tengok dalam handphone tu ada, dia tulis sujud sajadah ataupun sujud tilawah. Sujud tilawah itu ada bacaan yang diajar ketika kita nak sujud. Ketika kita sujud, kita kata mudah ya. Kena ingatlah. Mudah payah pun kalau tak pernah baca, tak jumpa cari juga kan. Tengok dalam Perisai Muslim tu ada, ataupun tengok dalam My Perisai yang kita dah ada tu, dia tulis sujud tilawah. Baik para pelajar sekalian, ayat yang kita baca ini, tulis sujud tilawah, keluar lalu lah bacaan dia. Apa dia bacaan? Tengok. Dia punya bacaan, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kena ingat ni bacaan. Bila kita, kalau tak ingat nak kata apa? Subhanallah pun tak apa. Subhana rabbiyal a'la pun tidak jadi masalah. Tapi ini bacaan yang warid dalam riwayat. Yang warid dalam riwayatnya, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan lain-lain. Satu lagi bacaan, Allahumma aktub li biha indaka ajra wa wada' anni biha wizra waj'alha li indaka zukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Hadis ini riwayat Tirmizi. Kenapa dia sebut Daud? Sebab ada satu ayat tu cerita Nabi Daud yang sujud. Maka kita pun oleh kerana Nabi Daud sujud, engkau kabulkan dia, aku sujud, kabulkan aku sebagaimana yang diterima daripada Daud. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, itu di antara bacaan yang warid, yang warid dalam sunnah Nabi SAW tentang bacaan ketika sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Baik para pelajar sekalian, ayat kita ini dia panggil episod kedua. Episod yang pertama, kumpulan yang jahat, kumpulan yang mujrimin. Tengok ayat yang kita baca semalam. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Mu tengok orang mujrimin tunduk habis kepala. Bila mereka minta uzur, minta nak balik ke dunia, Tuhan kata tak ada dah. Tidak ada kembali lagi, kerana kamu Allah telah tetapkan, mengatakan bahawa aku akan penuhkan neraka Jahannam itu daripada jin dan manusia yang derhaka. Kemudian kita pergi pada ayat 14, itu dia panggil penderaan mental. Fazuqu, rasalah. Nak sangat, rasalah. Penat jugalah kita. Kemudian datang ayat kita hari ini, ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukkiru biha kharru sujada. Ini sifat orang mukmin, sifat orang baik. Jadi orang baik ni apa sifat dia? Sifat dianya bila dengar ayat Allah kharru, sujud. Sebab tu bila kita baca ayat ini, kita juga kena sujud. Bila kita baca ayat ini, kita kena sujud. Supaya tanda kita. Dan ayat-ayat lain pun kalau tuan-tuan sedang baca Quran, jumpa ya tanda ni, tanda yang kita dah ada ni, sujudlah. Cuma cara-cara dia tu kena pusing lah. Kalau kita duduk menghadap gini, kita pusing ke arah kiblat. Dalam fiqh Syafi'i ini dia kata kena ada wudu, kena ada, kalau yang perempuan tu kena tutup aurat. Jadi mekanisme dia. Cuma benda tu benda khilaf. Perkara khilaf, ada ulama mengatakan dia ni bukan solat, dia sujud. Ini kita kata wallahu alam ada keluasan lah dalam masalah ini insya-Allah. Baik, para pelajar sudah bersedia? Sedia kita baca ayat. Sebab ayat ni kena sujud. Sekarang ni semua pelajar yang ada ni ready, pusing ke arah kiblat dulu. Sampai ayat 15 ni anak akan sujud. Kita semua sujud. Inilah yang bezakan antara kita dengan iblis. Bila anak Adam ni bersujud, iblis bertempik. Waya waili, celaka aku. Anak Adam diperintah oleh Allah sujud, mereka sujud, bagi mereka syurga. Aku diperintah sujud, aku tak sujud, nerakalah bagiku. Dia tahu syaitan ni bukan tak erti. Dia sesat dalam ilmu, kata orang. Sesat dalam ilmu, ini yang berbahaya. Lebih bahaya daripada sesat dalam kejahilan. Sesat dalam jahil, satu kes. Sesat dalam ilmu, lagi berat. Macam budak-budak duk pantun lah, suci dalam debu. Lagi dahsyat dah. Suci tapi ada debu. Baik, kita baca dan ready untuk sujud. Tengok ayat bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman, Jawi muka surat 895. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Tengok semula kepada ayat kita. Ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha kharru sujada. Tidak ada orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah. Beriman sebenar-benar ke orang yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan kami, melainkan orang-orang yang apabila mereka diberi peringatan dan ajaran dengan ayat-ayat itu, kharru sujada, mereka segera merebahkan diri sambil sujud menandakan taat dan patuh kepada Allah. Inilah sifat orang mukmin. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, wahum la yastakbirun, dan mereka pula tidak bersikap sombong takabur. Ini panjang ayat di sini. Kita boleh break lama dekat sini. Tengok nota di bawah 1423. Mulai ayat ini diterangkan pula perihal orang-orang yang beriman dan sifat-sifat mereka yang terpuji. Maknanya ayat ini menerangkan ayat sebelumnya kita dah baca tadi, kumpulan yang tunduk, yang hina di hadapan Allah di hari akhirat. Kumpulan terpuji ini siapa mereka? Iaitu apabila mereka mendengar ajaran kita Allah. Inna bi ayatina. Ulama tafsir kata ayat ini itulah Al-Quran. Ada yang mengatakan lebih umum, semua ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah, mereka akan syukur pada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ayat ini fokus kepada Al-Quran. Bila dia baca ayat-ayat Quran tentang ini, kharru sujada, mereka segera menerimanya dan mengamalkannya lalu sujud sebagai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengurniakan mereka dengan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya. Semuanya itu menjadikan mereka beroleh sebaik-baik balasan. Apa dia balasan? Tengok nanti. Ayat ini ialah ayat sajadah, iaitu disunatkan sujud selepas membaca atau mendengarnya. Mana dua? Sama ada kita sendiri baca atau kita dengar. Sunat. Kalau tak sujud, tak berdosa. Cuma rugilah. Contohnya kita dalam keadaan tidak selesa kan. Tak dapat nak sujud. Tidaklah satu dosa tak sujud. Cuma kita rugi pahala lah. Baik, kalau sujud separuh boleh. Contoh kita baca Quran atas kereta. Boleh je kita sujud isyarat seperti solat orang sakit. Solat sunat boleh isyarat. Jadi baca ayat juga isyarat. Yang penting kita ada satu pergerakan, respon menunjukkan kita tu sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah para jemaah sekalian, inilah hal orang mukmin as-sadiqin, orang mukmin yang baik. Tengok, kita pergi kepada satu-satu perkataan dalam tafsir. Setelah Allah Ta'ala sebut sifat orang kafir, kufar, musyrikin, dan bagaimana suasana mereka di akhirat. Na'udzubillah min ghadabillah, kita minta berlindung daripada
kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini Allah sebut orang mukmin dan apa yang disediakan untuk mereka. Dengar baik-baik tuan-tuan. Mudah-mudahan menjadi asbab kita akan gilapkan iman kita dan semangat kita untuk bekerja lebih keras mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala nyatakan juga dalam ayat yang lepas, bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Puak-puak tu sombong. Ayat ini menunjukkan bahawa mereka tak percaya jumpa Allah. Bahkan perli pula. Ada Tuhan. Mati hidup balik. Dah jadi tanah. Oh, dia punya ayat. Jangan boleh tahan. Kata di ulama, qad asyara ila anna al-hamila lahum 'ala al-kufri al-kibru. Sebab mereka sombong tu apa dia? Mereka menolak dakwah ini sombong. Itu sebab. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah ini, manusia ada dua kategori. Qassama nas qismaini li ajli daraini. Dua kategori manusia untuk dua tempat yang disediakan. Ini kemah satu, ini kemah dua. Ibarat gitu. Ini satu, zon dua. Maka setelah kita mendengar sifat-sifat, ciri-ciri ahli neraka yang sombong, yang angkuh, yang takabur, tasyawwafatin nafsu. Jiwa kita, nafsu kita nak dengar pula. Nak tengok pula alamat-alamat, tanda-tanda orang yang beriman. Orang yang selamat. Orang yang tidak malu di akhirat esok. Orang yang tidak hina di akhirat. Siapa mereka? Maka Allah Ta'ala jawab dengan ayat ini. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha kharru sujada. Innama yu'minu bi ayatillah. Innama yu'minu bi ayatina. Sesungguhnya orang yang beriman dengan ayat-ayat kita. Dalam tafsir kata bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Jadi ulama tafsir mengatakan ayat Allah di sini Al-Quran. Yang pertama sekali, pandangan yang pertama, ayat Allah maksud dia Quran. Kenapa Quran sebuah jadi ayat? Quran ini 6,000 ayat dalam tu ada. Sebuah kitab tapi dia punya kandungan 6,000 ayat lebih. Baik. Ada pendapat yang kedua mengatakan al-umum tashmalul ayatil kauniyah wasyar'iyah. Umum. Mana-mana orang yang tengok tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala di dunia ini, patutnya kita sujud. Syukur di atas nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita, tanda yang menguatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Menguatkan iman kita. Enak macam itu. Bi ayatin allati idza zukkiru biha kharru sujada. Jadi bila dia dengar ayat Allah Ta'ala ni, badaru ila izharit tadallul. Sujud itu salah satu daripada tanda kita menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita letak muka kita di tempat yang paling rendah di atas bumi ni. Tempat kita pijak, kita letak muka kita. Kenapa? Kerana Allah. Kerana itu jangan sekali-kali pergi sujud kepada makhluk. Jangan sujud kepada benda lain. Kenapa? Sebab sujud itu tanda kehinaan. Maka kita hinakan diri kita ni. Jangan hina lain daripada Allah Azza wa Jalla saja kita sujud. Itu satu. Maka bila kita sujud, menunjukkan kita mengagungkan Allah dan kita ikrar kita ni seorang hamba yang hina, yang lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah para pelajar sekalian. Baik. Kalau tak mampu nak sujud, sujud dengan hati lah. Amanah hati kita tu terasa keagungan Allah Azza wa Jalla. Banyak lagi ayat-ayat yang Tuhan sebutlah. Contohnya dalam ayat apa ni? Al-Isra. Wa yaqulu qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina, tengok dalam surah Isra ayat 107. Innal ladzina utul ilma min qabli idza yutla alaihim. Bila dibaca ayat Allah Taala, yakhiruna lil azqani sujada. Mereka sujud.
dalam surah Maryam, ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh. Panjang ayat. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada. Orang ni bila dibaca ayat Allah semuanya sujud. Alhamdulillah, itu cerita orang dulu. Mari cerita kita ni, bila kita baca ayat-ayat tentang sujud, sujud. Nabi sebut aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Tempat yang paling hampir seorang hamba dengan Allah waktu dia sujud. Jadi sujud ni satu nikmat yang besar. Apabila kita boleh rebahkan, tundukkan muka kita semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Inilah dia jadi faktor sebab kita ni bila kita ada penyakit zaman kemudian ni, dia panggil penyakit giabok ni, ya, penyakit lutut ni. Ada orang bila orang ni bila buat pembedahan biasanya ada yang dah tak boleh turun dah. Solat atas kerusi seumur hidup. Jadi sayang. Solat atas kerusi pun bila kita isyarat gini sujud juga, tapi dia punya view, dia perasaan tu tak sama dengan kita letak muka kita di atas lantai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang buat pembedahan yang ada keuzuran ni, kena buat terapi biar boleh sujud di atas lantai. Jangan manja. Tak apa, ustaz cakap boleh je duduk solat atas kerusi. Kita tak pertikaikan benda tu kalau dah uzur. Tapi kalau kita usaha biar sampai boleh sujud atas lantai, inilah yang terbaik, menandakan kita tu rapat, sujud kita tersampai di lantai. Dalam masalah hukum satu kes, masalah pelaksanaan satu kes. Nikmat sujud besar tuan-tuan. Ini yang menyebabkan kita duduk taradud lagi ni. Macam mana ni mau di mana mau buat, kerana fikir ke sujud. Allahu akbar. Baik. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Mereka juga bertasbih, memuji Allah Azza wa Jalla dari sebarang kekurangan, sebarang aib. Mana kita tasbih, makna kita puji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebarang kelemahan, sebarang kekurangan, sebarang cacat celah bagi Allah Azza wa Jalla. Yang lemah tu kita, yang cacat tu, yang aib tu kita. Allahu akbar. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi kita banyak baca dalam rukuk dengan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Kata semua tuan-tuan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dalam buku kita periksa ni sudah ada, kita dah bincang banyak kali dah, bacaan ketika rokok dan sujud. Mula-mula kita kena baca yang 3 kali tu. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kemudian sambung ni. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kemudian sambung ni subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Biar adalah nilai tambah sikit dalam bacaan kita tu, pakai hafal belaka insya-Allah. Baik. Para pelajar sekalian, wa hum la yastakbirun. Mereka sujud, mereka bertasbih, mereka memuji Allah Azza wa Jalla dalam keadaan mereka langsung tidak ada sifat sombong. Tak sombong untuk sujud dengan tasbih. Itu kata ulama. Tak sombong bila tengok ayat Allah Ta'ala, syukur. Berbeza dengan puak kafir tadi, punca keangkuhan mereka, punca mereka tolak dakwah Nabi. Kenapa? Sebab kibru, kerana sombong. Maka Allah balas di sini, la yastakbirun. Orang yang baik itu tidak sombong. Allahu akbar. InsyaAllah kita masuk dalam kumpulan yang tidak sombong. Dengar tengok ayat-ayat Allah Ta'ala, kita syukur. Baca ayat Allah Ta'ala, kita sujud. Alhamdulillah. Baik, apa lagi sifat mereka? Mudah-mudahan kita boleh ikut. Sifat dia tengok ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur, kerana mengerjakan solat tahajud dan amal-amal saleh. Allahu akbar.
tartabsi'u wa tataba'adu junub haula. Mereka angkat body dia, angkat tubuh mereka daripada mana? Dari hamparan. Waktu pagi subuh ni tuan-tuan dan puan-puan, pengalaman kita semua lah ni kan. Pengalaman kita kita semua ni, apa dia? Kalau kena hari hujan pula, nak bangun subuh, tapi nak bangun tahajud bukan senang. Tatajafa junubuhum. Satu, mereka meninggalkan tilam, tinggal selimut dan bantal semata-mata untuk berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa sifat dia? Bangun untuk bermunajat, yad'una rabbahum. Bangun berdoa, mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan khaufan, perasaan takut akan kemurkaan Allah, takut Allah tak kabulkan amalan kita, takut kita tidak diridai oleh Allah. Itulah waktu kita bermunajat, waktu kita menangis. Wa tama'a, serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi keredaan Allah Azza wa Jalla. Kita kena dua sifat, tama', khauf. Al-khauf wa tama'. Al-khaufu wa raja'. Duanya kena ada. Habis tu, itu kategori yang pertama, tinggalkan apa? Tinggalkan tempat tidur. Nafsu kita ni dua ya, dia panggil. Nafsu kita ni ada dua kelazatan yang kita suka. Lazat jasadiyah, kelazatan, keseronokan tubuh. Tilam empuk, bantal comel, bau wangi, bini pula comel. Orang kata bini pula comel lote. Isteri yang cantik, suami yang lawa. Tapi oleh kerana malam ini waktu tahajud, kita boleh bangun. Allahu Akbar. Besarnya kedudukan orang yang boleh tinggalkan semua nikmat dunia tadi, nikmat kelazatan tubuh badan, body, semata-mata yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Allahu Akbar. Sebab itu ana pesan banyak kali. Hari ini nak pesan lagi. Tuan-tuan, waktu sebelum fajar, pukul 4, 4.30, pukul 5, 5.30 ini, waktu munajat kita dengan Allah. Tak usahlah terperangkap dengan mainan syaitan, dia panggil talbis iblis. Dengan grup-grup ni, tak perlu. Tak usah duduk daftar grup. Nak grup dalam majlis ilmu, waktu live gini, dipersilakan. Tapi waktu bermunajat, waktu kita bersendirian dengan Allah Azza wa Jalla, tak usah duduk bergrup. Kita terus dengan Allah Azza wa Jalla. Habis ustaz saya ni orang baru dalam ibadat, tak pandai nak buat, nak ikut orang je. Ikut orang pun tak betul juga kalau tak kena cara. Habis senang je tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita bangun apa? Tengok dalam tafsir kata, yad'u tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Bangun, salat, berdoa. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Doa dalam keadaan sunyi, dalam keadaan bersendirian. Kita duduk seorang, kita boleh menangis. Itu yang betul-betul insaf. Duduk ramai-ramai dalam grup menangis, tak tahu itu jadi satu fenomena, kita kata. Jangan. Kata di para ulama, maksud di sini meninggalkan tilam untuk qiyamul lail, bangun qiyamul lail. Satu. Yang kedua, dengar ni, tip apa yang kita nak buat bila bangun dari tidur. Kadang-kadang jemaah dia tanya, ustaz, saya bangun pukul 3, pukul 5, 4.30 tapi tak tahu nak buat apa. Tanda tuan-tuan. Yang pertama sekali, bila kita bangun, kita baca doa bangun tidur yang telah kita terima dalam kitab kita ni, dalam perisai sudah ada. Kemudian kita pergi ke tandas, ambil wudu, kalau nak mandi, mandilah. Ambil wudu. Kita mula dengan qiyamul lail. Solat dulu. Solat malam. Solat qiyamul lail. Solat tahajud. Solat taubat. Silakan. Macam-macam jenis solat sunat yang tuan hafal tu dipersilakan. Dipersilakan.
Kemudian solat witir bila? Last sekali. Dah subuh pukul 5.50 contohnya, 5.35, 5.40 bolehlah kita solat witir. Ataupun kalau kita nak keluar pergi masjid, awal lagi. Tak jadi masalah. Dan juga kata di para ulama, berzikir pada waktu itu. Nombor 2, yasmal zalika kullaman tarakan naum bil-laili li zikrillah. Orang yang bangun daripada tidur untuk berzikir. Alhamdulillah. Kita solat dulu 2 rakaat, kemudian kita berhenti, kita zikir. Kita baca Quran. Kita bermunajat. Itu waktu dia. Waktu ni waktu zikir. Sehingga kan para ulama, nanti saya baca dia punya pandangan ulama ni dalam masalah ini. Dia kata termasuk juga man shalla bainal isya'aini wa man intazara salatal isya falam yanam hatta yusalliha. Bagi orang yang penat-penat ni, dia boleh solat maghrib kemudian dia tunggu sampai isya. Itu pun dikira orang yang meninggalkan tempat tidur. Tapi jarang tempat kita ni tidur lepas maghrib. Ni untuk orang Arab zaman tu, mereka penat bekerja di ladang. Dia tidur awal. Bagi orang yang perlu pada tidur, tapi kita tak perlu pada tidur, jangan lagi. Wa yadkhulu fihi, termasuk juga orang yang tidur awal kemudian bangun di akhir malam untuk apa? Untuk tahajud. Masya-Allah. Baiklah, ada lagi. Ada lagi, hal ni lebih luas sikit. Saya rasa tuan-tuan lebih seronok yang ni. Dia kata tajafal jam. Orang yang jauh ke tempat tidur ini, iaitulah orang yang boleh solat isya berjamaah di masjid dan boleh solat subuh berjamaah di masjid. Kembar dua tu. Sebab ada hadis. Ada hadis yang menyebut tentang hadis Uthman bin Affan. Sabda Nabi SAW, man sallal isya fi jamaah. Siapa dia solat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail. Seolah-olah dia bangun separuh malam. Sudah berdiri separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullu. Siapa dia solat subuh pula, macamlah dia sambung dia punya pahala qiyamul lail itu penuh. Tapi itu pahala qiyamul lail. Yang kita bangun ni amali qiyamul lail. Praktikalnya, jadi lain. Dia lain amali dengan ambil pahala. Boleh pahala? Naam. Itu pahala qiyamul lail. Yang ni memang bangun qiyamul lail. Macam kita tunggu subuh ni. Lepas salat subuh, Nabi sebut dalam hadis Tirmizi kan. Siapa dia solat subuh berjamaah, tunggu sampai naik matahari, solat, boleh pahala haji. Tak sama orang berangkat pergi haji ke Mekah. Itu kaedah dia. Baiklah para jemaah sekalian. Mana kita kata kelazatan hidup ni dengan tubuh kita. Kemudian Allah Ta'ala sebut di akhir ayat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu Akbar. Dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Maka satu lagi kelazatan hidup, satu lagi kenikmatan hidup atas dunia ni apabila kita ada harta. Allah kembar dua ni, antara tilam dengan poket. Kamu dah bangun, tinggal ke tempat tidur untuk hilangkan kelazatan tubuh badan. Jangan lupa satu lagi kelazatan nikmat memiliki harta. Ambil harta, infak fisabilillah. Bukan semesti pagi. Hadis yang kata derma pagi sedekah subuh itu ditularkan. Tapi sebenarnya tidak ada hadis yang kata pagi itu afdal kita derma. Tidak. Pagi itu waktu kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Pagi itu waktu kita istighfar banyak-banyak. Pagi waktu kita tahajud. Sebelum subuh maksud saya. Sedekah je bila-bila masa. Kita jumpa orang miskin, kita pergi. Takkanlah kita pukul 4 pagi nak pergi cari orang. Pukul 4 pagi kita cari Tuhan. Nanti pagi esok kita pergi cari makhluk, hamba Tuhan untuk kita bantu. Alhamdulillah, Masya Allah, dalam ayat ini dua kenikmatan dapat kita tunaikan. Nikmat jasadiah, nikmat maliyah. Nikmat tubuh badan, nikmat harta, dua-dua sekali Allah Ta'ala kembar. Ini tanda orang mukmin. Orang mukmin jangan baik dengan Tuhan saja, tapi bakhil dengan makhluk. Tak sempurna. Saya kalau dengan NGO charity ni kuat sungguh dia kerja. Tapi dengan Tuhan pula tak apa nak mesra. Kan solat jemaah tak pergi.
Solat tahajud tak bangun. Solat sunat tak buat. Jadi tak lengkap. Yang lengkapnya dua-dua kena ada. Alhamdulillah. Baik. Bila itulah tingkah laku kamu, itulah perangai kamu, bangun solat tahajud senyap-senyap, bermunajat malam-malam. Allah kata ayat 17, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu secara detail persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat. Makna rahsia ni Tuhan bagi tahu dah syurga tu. Besarnya nikmat syurga. Kan? Tetapi dia tak tunjuk kepada kita bagaimana syurga. Dengar aja cerita. Alhamdulillah. Maka ini balasan bagi orang yang tawaduk. Balasan bagi orang yang suka beribadat secara sembunyi. Ibadat khas, ibadat sunat. Secara rahsia kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah bagi tahu, aku juga rahsiakan apa yang aku nak bagi kepada kamu. Dalam bahasa budak ni dipanggil surprise ke apa benda. Kan? Tiba-tiba datang hadiah yang menarik. Tapi nak buat surprise pun jangan cak melampau. Ada video orang hantar bagi budak Arab tu, dia buat belon. Buat belon, kono-kononya nak happy ke ayah dia. Tiba-tiba belon tu angkat ayah dia terbang naik ke atas. Nak aja dah. Oh, carilah dia. Jangan duk gurau. Tak pandai-pandai kita gurau ni. Baik. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Ay la ya'lamu ayyu ahadin. Tak ada siapa pun boleh tahu apa yang Allah Taala sediakan bagi orang mukmin dari dalam syurga nanti, pahala yang besar. Tuan-tuan nak tahu apa yang Tuhan sediakan? Mai baca hadis ni. Kita lepas baca hadis ni, kita pun pakai senyap gitu, tak nak jawab. Tengok hadis sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar. Nabi kita bersabda, qala Allah Taala berfirman. Dalam bahasa mengaji ilmu hadis, ini dia panggil hadis qudsi. Hadis qudsi. Dia kata apa? A'dadtu li'ibadis salihin. Aku dah sediakan untuk hamba-hambaku yang salih. Allahumma ja'alna minas salihin. Ya Allah, jadikan kami daripada orang salih, amin. Mala ainun ra'at. Tak pernah mata dia tengok nikmat syurga. Wala uzunun sami'at. Tak pernah telinga dengar. Wala khatara ala qalbi bashar. Tak pernah terfikir dalam hati. Sabda Nabi SAW, faqra'u in syi'tum. Kalau kamu nak tahu, baca ayat ni. Ayat kita ni. Ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Baca. Mu tak tahu apa yang Allah sediakan nikmat dengan bidadarinya, dengan segala perhiasannya di dalam syurga. Allahu Akbar. Hadis ini rawahu Al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Satu lagi hadis ni panjang. Para penulis ambil perhatian, hadis ni agak panjang, saya baca laju sikit sebab kita nak masuk kepada faedah nanti. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, dia mencerita tentang Nabi Musa. Sa'ala Musa rabbahu. Nabi Musa bertanya Allah. Nabi Musa pergi tanya Tuhan. Musa kan dia nama dia Kalimullah. Nabi yang banyak berkata-kata dengan Allah. Dia kata apa? Ma adna ahlil jannah manzilatan. Ya Rabbi, apakah darjat yang paling rendah? Ahli syurga darjat yang paling bawah. Tapi dalam syurga, Allah kata, rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannatil jannah. Orang ni melilau dulu, na'udzubillah, pergi neraka dulu dia, sebab dia banyak dosa. Habis semua orang lain dalam syurga nikmat dah. Bila dia keluar daripada neraka, fa'udkhila al-jannah, dimasuk dalam syurga.
Fayaqulu ay rabbi, dia tanya, wahai Tuhanku, kaifa waqad nazalan nas, macam mana saya nak masuk dalam syurga, syurganya ambil dia orang, habis dah tempat. Macam mana saya nak masuk, mereka dah ambil tempat. Allah pun tanya dia, hambaku, mureda ke tidak aku beri kepada kamu mislu mulki maliki min mulukid dunia. Aku nak beri pada kamu dalam syurga ni tempat macam raja-raja yang besar dalam dunia dulu. Maharaja Cina ke, dia dikatakan Forbidden City. Forbidden City di Cina tu ada 1000 bilik. Allahu Akbar. Saya masuk berapa bilik yang itu tak larat dah. 1000 bilik dikatakan. Tuan-tuan nak tengok, pergi tengok sana di Cina. Boleh tak bersatu? Saya tambah ni huraian ni. Allah Ta'ala kata tak ada. Tuhan kata seperti raja yang memiliki besar atas dunia tu. Mana? Jawab hamba ni, raditu rabbi. Kenapa tak nak? Nak lah. Tadi duduk neraka dah ni. Fayaqulu laka dhalik. Allah kata, aku berilah apa yang kamu nak. Wa misluhu wa misluhu wa misluhu. 3 kali 4 kali ulang lagi. Dan seumpama tu lagi. 2 kali 3 kali ganda lagi. 4 kali ganda. Tuhan kata kali yang kelima, dia berjawab, raditu ya Rabb. Lagi reda ya Rabbi. Lagi banyak. Fayaqulu hadza laka wa asyratu amsalih. Ambil gali 10 lagi. Masya Allah. Akhir kali Tuhan kata, walaka masytahat nafsuk. Ambillah apa yang jiwa nafsu nak, boleh berlaku. Waladzat ainuk. Fayaqulu raditu ya Rabbi. Tu yang paling rendah. Ahli syurga yang paling rendah dia punya tingkatan dalam syurga. Musa tanya, qala rabbi, wahai Tuhanku, fa'alahum manzilatan, yang paling tinggi darjat dalam syurga macam mana? Qala ulaika alladhina aradtu, itu hamba-hamba aku yang baik-baik, gharastu karamatahum biyadi, aku telah letakkan kemuliaan mereka, wa khatamtu 'alaiha, mana aku dah siap dah tempat dan aku sudah cop bahawa ini gazet untuk orang ni. Falam tara ainun walam tasma' uzunun walam yakhtur 'ala qalbin, nikmat itu tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah dikhayal oleh hati. Ini bertepatan dengan kata Nabi, sama dengan ayat Quran, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Hadis ini sahih, rawahu Muslim. Allahu Akbar. Kita jangan duk fikirlah bagaimana nikmat syurga, banyak mana, tak usah duk fikir. Sekarang ni yang kita kena fikir, yang kita kena usaha, yang kita kena ikhtiar, bagaimana nak sampai ke syurga. Itu yang kita usaha. Fikir banyak-banyak. Fikir buat apa benda Tuhan dah sediakan. Tak cerdik kita ni kalau kita mikir benda yang Tuhan benar-benar dah siap. Macam kita juga, orang kata, Tuhan saya dah siap tempat untuk Tuhan, gini-gini. Tiba-tiba kita fikir lagi, bantah. Duduk kejap. Apa ni, air mineral ada. Kita kata, Masya Allah, orang cakap dah, kami dah sediakan tempat ini full. Siap. Kita tanya lagi, ada. Masa masuk tanah nanti, keluar tu ada kain kesat kaki tak? Cerdik awak. Kita dengan Allah, Tuhan kata aku dah sediakan. Kerja kamu berusaha untuk sampai ke syurga. Jangan duk tanya menu apa, bagaimana dia punya keadaan. Itu orang panggil tak cerdik benar kalau setara tu pemikiran. Baik para pelajar sekalian, alhamdulillah tamatlah 3 ayat kita, ayat 15 hingga 17. Maka saya simpulkan bahawa ini adalah sifat orang-orang yang baik. 2 sifat, hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan makhluk. Dengan Allah melalui ibadat kita, tahajud kita, hubungan dengan makhluk melalui sedekah dan juga segala kebaikan-kebaikan charity, bantuan-bantuan yang kita buat. Kita kata itu hubungan kita dengan manusia. Mana 2 ayat ni sebut khaufan wa tama' wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kita nak fikir apa pula masuk dalam masalah rezeki ni, kita duk bincang tentang bangun daripada tidur. Rupanya barulah kita, bila kita baca tafsir tadabbur ni, baru kita nampak rupanya ada 2 kelazatan dalam hidup ni. Lazat jasadiyah, lazah maliyah. Seronok ada harta ni. Kenapa tak seronok? Tapi dalam keseronokan tu berani kita keluar
fi sabilillah. Ya Allah, ambil wakaf, sedekah, bantu orang miskin. Masya Allah, daripada harta yang kita sayang, kita keluar semata-mata kerana Allah. Sebab itulah Abu Anas kata, sedekahlah sekarang, kerana kain kafan tak ada poket. Nak bawa, bila kain kafan tak ada poket, tak boleh kita nak masuk dalam poket. Tak duit nak bawa, tak ada. Jadi sekarang ni kita tukar akaun. Ma naqasat malum min sadaqah. Nabi sebut apa? Harta kita tidak kurang dengan sebab sedekah. Cuma kita tukar akaun. Daripada akaun dunia kepada akaun akhirat. Itu kerja kita. Tukar akaun. Bila tukar akaun sama je. Saya semalam ada duit 1 juta. Dekat mana? Bank Islam. Hari ni tak ada dalam bank Islam. Pergi tak mana? Tak dalam tabung haji. Sama juga. Hak kita juga. Daripada akaun dunia pada akaun akhirat. Kita juga. Allahu Akbar. Tak rugi tuan-tuan. Yang ruginya siapa tak sedekah. Sedekah bila-bila masa saja. Tak syarat subuh. Subuh ni tumpukan masa untuk munajat, untuk ibadat, dan tidak perlu menyertai sebarang grup-grup yang ada, kerana itu mengganggu kita punya hubungan sembunyi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Orang tahu, oi, 4:30 dah masuk dah. Oi, orang paling awal masuk grup malam ni. Kita tak payahlah cerita orang. Biar kita nak bangun pukul 3 bangun, tapi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada al-fawaid. Beberapa faedah yang kita boleh kutip dalam ayat kita ini, insya-Allah. Faedah dia banyak ni. Dia ada faedah dari sudut pendidikannya, faedah dari sudut ilmiahnya, kita campur dua lah, sambung. Yang pertama, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada. Ini dia panggil sifat orang mukmin, tawadhu', meninggalkan sifat takabur. Kalau orang takabur bukan sifat ni. Sifat mukmin orang tawadhu'. Bila tawadhu' itulah jalan orang mukmin. Jalan orang wahum la yastakbirun. Mereka tidak sombong. Sombong ni bukan sini dengan orang je. Sombong dengan apa ni? Dengan maklumat ada juga. Orang bagi tahu dia, tuan, ini hadis, ini Quran yang sahih. Apa punya orang ni? Literalis punya orang ni. Tafsir Quran, baca Quran ikut zahir saja. Baca Quran ikut yang zahir. Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala yang turunkan kepada kita. Nabi telah tafsirkan Quran ini. Para sahabat juga telah selesaikan tafsir. Tiba-tiba bila kita pegang tafsir yang ditafsir oleh sahabat, oleh Nabi, jadi tak betul kita ni. Tak. Jangan sombong dengan ayat Allah. Yang kedua, ayat yang sama. Cuma sudut lain pula. Sudut lainnya, ayat ini menunjukkan tanda syawahidul iman. Iman itu perlu pada bukti. Tuan-tuan mungkin ikut semalam kita punya perbincangan. Bagaimana kita nak buktikan keimanan. Perbincangan kita dengan dakwah di Jepun. Iman itu mesti ada 3 pintu masuk dia. Madkhal. Kata dengan lidah, tasdik dengan hati, amal dengan anggota. Keluar dia na'udzubillah 3 juga. Dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan i'tikad boleh jadi kafir, na'udzubillah. Baik. Dalam ayat ini Allah tunjuk kepada kita syawahidul iman, tanda-tanda keimanan. Apa dia? Alladzina idza dzukkiru, bila diperingatkan mereka dengan ayat-ayat Allah, diberi nasihat, diberi peringatan, terus mereka rebah sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya para jemaah sekalian, tanda kita beriman itu dengan hati. Orang tak nampak, anggota yang menserlahkan tanda keimanan. Saya iman mantap, iman saya mantap. Habis maya ke tak? Tak. Hei, mantap kot. Mantap macam mana? Mantap. Solat pun tidak. Saya ni alhamdulillah seorang muslimah sejati. Aurat tak tutup. Ini biasa je. Iman di sini kita kata no.
Iman di sini dia terserlah kepada anggota. Ramai orang cakap macam tu, saya ni tak tutup aurat pun, hati baik. Mana aku tahu hati? Hati dalam yang kita nampak yang zahir. Kita ni boleh hukum yang zahir, yang batin itu Allah yang yatawalla sarair. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, buktikan tanda kita beriman dengan kita mematuhi syariat. Yang ketiga, innama yu'minu bi ayatina idza dzukiru. Kata di ulama, istidlal bil qara'in wal ahwal. Ayat ini ulama usul mengambil istimbak bahawa boleh kita buat dalil dengan evidence, dengan qarinah, dengan tanda-tanda bukti menunjukkan satu benda. Mana ini untuk qadi lah. Tuan qadi nak tahu orang ni curi ke tak mencuri, nak tahu dia ni pukul orang ke tidak, kita tengok melalui evidence, melalui qarinah, diterima. Kita hari ni pun, bagaimana kita nak tahu orang ni beriman ke tidak? Kita tengok melalui qarinah, melalui evidence. Tengok dia tu baik, solat, zakat, puasa, cakap dengan orang baik contohnya, maka kita kata insya-Allah dia orang baik melalui tanda-tanda. Yang keempat, ayat yang sama lagi, innama yu'minu ayatul lazi. Ini menunjukkan kepada alamat, inna min alamatil mu'min, di antara tanda orang itu beriman, inqiyaduhu lil mawa'iz. Bila dia dengar nasihat, terus ikut nasihat yang baik. Ini kita bimbang hari ni, dengar nasihat tak jadi dengar nasihat. Apa ustaz cakap, biasa je tu, aku dengar lama dah benda. Tak ikut lah. Tanda orang beriman, min alamatil mu'min, tunduk dan akur kepada nasihat yang disampaikan, lebih-lebih lagi nasihat daripada Quran, nasihat daripada hadis Nabi SAW, maka dia akur. Yang kelima, wahum la yastakbirun. Anna min sifatil mu'min at-tawadu'u lil haqqi walil khalqi. Allah kata mereka tak sombong. Sifat orang mukmin tawaduk, merendah diri kepada Allah dan juga merendah diri kepada makhluk. Jadi bezalah, rendah diri kepada Allah Taala kita boleh sujud. Rendah diri kepada makhluk maknanya kita terima nasihat orang, kita terima teguran, kita tidak sombong. Ini kadang-kadang orang payah nak terima teguran, ni paling payah sekali. Tegur sikit walaupun PM secara peribadi, merah muka, terangkat telinga. Kau tegur aku, siapa kau? Oh iya. Yang keenam, tatajafa junubum, Allah kata khaufan wa tama'an. Khaufan wa tama'an yang bagi lidda'i, sepatutnya bagi orang yang berdoa, bagi orang yang beribadat, mesti ada dua sifat ini, khaufan wa tama'an. Ataupun dalam bahasa lain, al-khaufu war raja. Kita kena takut kepada Allah, takut Tuhan tak terima, dan mengharapkan keampunan dan pahala daripada Allah. Dua-dua kena ada serentak. Bila kita takut satu benda, kita akan minta sungguh-sungguh, merayu. Macam contoh orang ni tersalah lari laju, hak laju 60, dia atas 120, JPJ tahan tengah jalan, apa nak rayu gitu, cik minta maaf lah cik, saya nak cepat ni, isteri nak bersalin ke macam mana, apa dia, rayuan. Kita bila kita rasa kita ni nak berdoa pada Allah, kita doa sungguh-sungguh, rayuan tu sungguh, biar barulah dia tangkap. Dan yang kedua, kena ada sifat ar-raja, mengharapkan pahala, Allah Ta'ala kabulkan apa yang kita lakukan. Yang ketujuh, dalam ayat ini Allah sebut dua perkara, tinggal tempat tidur dan sedekah. Kenapa dia kembar dua ni? Kenapa Tuhan kembar di antara bangun tahajud dengan sedekah? Leish. Kadang ulama mengatakan, bila kita beribadat, kurang waktu untuk mencari dunia. Kenapa tutup kedai pukul 6.30 tu? Pukul 7 kan dah maghrib. Saya nak pergi masjid, saya nak pergi solat berjamaah. Selepas kuliah masjid ada kuliah, tutup awal. Tuan-tuan jangan rasa rugi tutup awal.
banyak kerugian. La. Bila kamu tutup pintu dunia ni kerana Allah, Allah akan buka lorong-lorongnya min haitsu la yahtasib. Berapa ramai orang yang berniaga siang hari, malamnya duduk di masjid, daripada maghrib sampai ke isya, daripada subuh. Ada. Tak miskin. Kedai dia Masya Allah orang tahu dah, Pak Cik Haji ni kedai dia pukul 9 pagi, pukul 6 petang. Kita pergilah waktu tu. Ni ada setengah orang dia pelik. Ada setengah kawan-kawan kita ni, dia tiru style Mekah. Kedai dia. Bila masuk waktu solat, dia pun tulis solat, rehat, solat. Dia tak tulis rehat makan, malu ke orang. Sibuk nak makan, nak jual ke nak makan. Rehat, solat. Orang tahu dah, bila masuk waktu azan, kita, azan dah. Kedai Pak Haji tu tutup. Habis, kita beli kedai lain dulu untuk benda lain. Yang nak beli situ tunggu. Kalau rezeki kita tak akan lari. Tak boleh lah kalau kita tutup kat orang tak pergi kedai lain lah. Itu Allah Ta'ala tak tulis untuk kita. Biarkan. Jangan duduk sibuk. Masya Allah. Maka kesimpulannya, annas salah, ayat ini menyatakan bahawa salat itu sababun lil barakati fi rizqi. Salat itu membawa berkat pada rezeki kamu. Sebab itu dia kembar dua ayat ni. Masya Allah. Yang ke-8. Ayat yang sama lagi. Tatajafa junubuhum. Saya tak baca lah, ayat tu panjang. Tuan tu tanda sendirilah. 8. Tuhan kata apa? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Bila membangun tahajud, Allah kata mu tak tahu. Tengok ayat akhir, ayat 17. Tak ada siapa tahu rahsia nikmat syurga yang Allah sembunyikan kepada kamu. Kenapa? Ini dalam bahasa kitab dia kata al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu mengikut perbuatan kita. Oleh kerana kamu bangun sembunyi-sembunyi, bertahajud tak ada siapa tahu, Allah kata aku sediakan nikmat syurga ni, aku sembunyikan bagi kamu, tapi besar sangat-sangat. Masya Allah. Kata Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in yang zahid, akhfa qaumun amalahum. Tanda tuan-tuan, saya nak kata-kata ini ditularkan, kata-kata Hasan Basri. Akhfa qaumun amalahum. Oleh kerana mereka menyembunyikan amalan dia tidak diketahui oleh orang, fa akhfallahu lahum ma lam tara ainun. Allah Ta'ala sembunyikan, rahsiakan nikmat syurga yang dia nak beri itu tak pernah mata tengok. Wala yakhtur ala qalbi basharin. Mereka tak pernah terfikir Tuhan nak bagi apa dengan dia. Allahu Akbar. Kata-kata ini dinukil oleh Ibnu Katsir. Fakama sallau fil lail. Sebagaimana mereka berdoa pada waktu malam, berdoa dalam keadaan sembunyi, maka Allah Ta'ala jaza fa akhfa ajrahum. Allah Ta'ala juga sembunyikan rahsia. Tengok-tengok, Masya Allah, surprise sungguh. Sebab itu anak kata, tuan-tuan, sekali lagi saya peringatkan saya dan tuan-tuan, jangan rosakkan malam waktu munajat itu dengan duduk ikut grup-grup yang ada hari ini. Jangan. Ini semua dipanggil talbis iblis, nak mainkan kita. Kenapa pula di bulan Ramadan tu boleh je kita munajat akhir malam? Itu musim khas. Musim khas. Baik, yang ke-19. Yang ke-9. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru yakharru sujada. Kata dia ulama, dalam ayat ini menjadi dilalatun ala anna sujud minal iman. Sujud kepada Allah Ta'ala itu tanda beriman. Tanda beriman. Ayat ini menolak pahaman murjiah, pahaman sekular ataupun liberal yang memisahkan di antara iman dengan amal. Kita Ahlus Sunnah ni iman dengan amal tu, amal tanda iman. Mesti kembar dua tu. Yang kata saya iman bagus walaupun tak solat. Enggak. Saya ni iman mantap walaupun tak tutup aurat. No. Saya iman kuat walaupun ambil riba dengan rasuah. La. Kalau betul-betul beriman, tak no riba, no rasuah. Dua-dua kita kembarkan dia. Ni setengah orang dia tak selesa kalau
sebut riba saja, tak sebut rasuah. Tak. Dia rasuah tu besar pada riba, kita kata dua-dua tu haram belaka di sisi Allah Azza wa Jalla. Haram riba, haram rasuah. Lepas tu kita kena tubuh satu badan BPR, badan pencegah riba dengan pencegah rasuah. Na'udzubillah. Baiklah, yang terakhir, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharu. Kata dia ulama, dilalat ala annal iman mutlaq mustalzimun lil a'mal. Iman itu mesti kembar dengan amalan. Sama ya, lebih kurangnya 9 tadi tapi beza sikit. Fanafa subhanahu wa ta'ala al-iman an ghairi haula. Tuhan kata orang beriman tu orang yang sujud, orang yang sedekah. Puak-puak kumpulan yang pertama dalam siri yang lepas itu orang yang sombong. Maka di sini menunjukkan bahawa paman kana idza dzukira bil Quran la yaf'alu. Siapa dia dibaca Quran dia tak buat apa yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Baca hadis tak ikut. Baca apa saja pun tak ikut, itu bukan orang beriman. Berat kita tu. Maka kita mengatakan ini bahasa yang agak berat. Baiklah, 10 perkara telah dapat kita kutip dalam perbincangan kita ini. Kita kata alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan dia garis panduan dalam hidup untuk meneruskan perjalanan kita biar sampai kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.